Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Essay Script. Ini merupakan pengalaman misteri. Okey, seperti biasa, Essay Script akan buatkan awak semua ke suasana yang seram. Tapi ni kita buat agak santai sikit lah Okey, so macam biasa, cerita kali ni bukan daripada pengalaman saya, tetapi daripada subscriber saya yang sudi menghantar cerita diorang. So macam biasa, kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang baru jumpa channel ni, selamat datang. So seperti macam biasa, episod-episod yang lepas kalau korang tengok, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, bacaan doa pun telah selesai. So, cerita pertama kali ini kita akan buatkan daripada Aspura, iaitu Misteri Asrama. Cerita pertama di sekolah. Kisah pertama misteri dekat Aspura ni kita ambil di sekolah, iaitu sekolah ni terletaknya dekat Negeri Sembilan dan area Seremban. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, pada-pada korang cari sebab kita nak beritahu. Itu kan kira macam aib sekolah kan. Benda dah jadi, kita ambilkan sebagai kenangan. Okay. Waktu macam biasa, waktu dia tengah belajar ni, waktu SPM. Okay. So kat sini aku nak ceritakan untuk ada dua orang, iaitu Adam dan juga Syah. Okay. Adam ni mangsa, Syah itu adalah kawan kepada mangsa kejadian. Alright. So Adam ni dengan Syah ni kiranya key player lah. Key player ni maksudnya macam student terbaik lah dekat sekolah tu. So diorang macam harapan lah. So diorang diberikan kelonggaran untuk belajar dekat bilik prep tu sampai ke 12 lebih lah. Selalunya bilik prep yang aku tahu pukul 10 ke 11 limit diorang. Tapi untuk diorang dua ni ada kelonggaran sikit. So diorang pun teruskan study dan tiba-tiba Syah cakap dekat Adam, Adam, dah lah aku dah ngantuk kan, sebab jam dah menunjukkan pukul 12. Dan si Syah cakap dekat Adam, aku dah mengantuk lah ni kan, jom lah kita habiskan sesi untuk hari ni. Adam berdegil juga, dia cakap, siapa tu? Okay, Syah dah rasa mengantuk, dia ajaknya si Adam untuk berhentikan sesi pukul 12. Tapi Adam dia kata tak boleh, dia nak berkeras juga untuk teruskan belajar. Then Syah gerak dulu sebab dia kata dia tak tahan sangat dah ngantuk. Then dia tinggalkan Adam seorang lah dekat dalam bilik prep tu. Then tinggallah Adam seorang, dia tengah belajar. Tiba-tiba Adam pun merasa ngantuk. Lepas setengah jam Syah dah keluar, Adam merasa ngantuk. Dan Adam buat keputusan untuk berhenti jugalah sebab dah seorang kan. Waktu jam pun dah menunjukkan 12.30 ke lebih macam tu lah. So dia pun dah rasa macam something yang uneasy lah, orang cakap macam tak selesa lah. Dan dia berhenti, dia kemaslah bilik tu. Maksudnya dia angkat buku dia letak atas meja, dia susun balik kerusi, dia tutup lampu apa semua. Dan dia dah tutup pintu, dia keluar. Okay. On the way dalam keluar, dia dah 100 meter daripada bilik prep tu, baru dia teringat dia tertinggal buku teks dia dekat bilik prep. So dia buat keputusan untuk patah balik lah, untuk ambil balik buku dia. So dia tengah berjalan 50 meter nak sampai ke bilik prep tu. Alangkah terkejutnya, dekat situ dia ada nampak satu lembaga macam ni. Okay,
Macam ni, kalau macam jalan macam tu kita boleh cakap okey betul berlalu lah. Tapi masalahnya guys, dia jalan slow dan tembus ke dinding sebelah, dan terus berjalan dan tembus seterusnya. So si Adam ni dah rasa cuak, dia tinggalkan buku tu dekat bilik tu, dia berlari terus pergi cari Adam. Dia pergi cari Syah. Dia berlari pergi cari Syah. Dia kejutkan Syah, aku nampak something ini. Dan Syah buat keputusan, kita tak payah fikir dulu, tidur dulu, esok kita cerita. Dan cerita pertama berhabis di situ. So macam mana pendapat korang? Ada baik atau ada baik? Okay, let's go to the second show. Cerita kedua ni berlaku kepada seorang pelajar. Macam berita pula okay, cerita kedua ni berlaku di matrikulasi. Tapi aku tak nak beritahu spesifik juga sebab yalah, menjaga nama baik kan. So cerita yang di-sharekan oleh subscriber juga. Nama diberi bukan nama sebenar. Siapa nama dia? Akil, yes. Akil ni jenis yang suka minum air mineral yang heavy lah. Orang cakap jenis yang suka minum air kuat lah. Dan nak dijadikan cerita, pada suatu hari Akil ni kan cakap dia pelajar matrik kan. So dia dudukkan dalam blok D. Okay, selalunya blok D ni dia tak ada tempat untuk air Dr. Sukida tahu zaman vending machine, tapi dia macam masukkan 20 sen, 50 sen, kita letak botol, nanti isi air refill air kan. Air macam air mineral macam tu lah. So nak dijadikan cerita, dekat blok D memang tak ada. So kalau siapa yang duduk kat blok D kena pergi ke blok C baru boleh ambil air tu. Dan Akil ni dia bukan minumnya setakat 1500 ml je. Dia selalu minum dalam 5 liter yang tong besar, macam Sprite yang besar-besar tu kan. Dia akan bawa 2 tong lah. Selalu stok macam tu lah. Dan macam biasa lah, dia ambil tong, dia dah sediakan, dia turun macam biasa. Daripada blok D nak ke blok C, dia ambil masa dalam 250 meter macam tu lah, sebab nak ke blok kan. Dan time dia tengah berjalan dalam 100 meter nak sampai ke vending machine tu, dia nampak ada seseorang tengah mengisi air. Okay, seseorang mengisi air. So dia slowkan langkah dia perlahankan supaya dia nak pastikan betul ke dia jumpa tu orang ataupun sebaliknya. Dan dia pelan-pelan jalan. Lagi 10 meter nak sampai ke vending machine tu, tiba-tiba dia disapu oleh orang yang depan dia. Orang depan dia adalah makcik cleaner, baju uniform apa semualah. Tiba-tiba makcik tu cakap macam ni kat Akil, "Hai dek, tak tidur lagi ke?" Dan si Akil ni pun menjawab, "Belum lagi, terasa haus pula malam ni, kan ambil air." Dan conversation habis kat situ. Dan terus makcik tu ambil air yang dia isi tu, dia terus berlalu pergi lah. Dan si Akil pun sambung lah macam biasa. Dia letak botol, dia masukkan duit, dia isi air balik, settle letak tepi, ambil botol kedua, isi lagi. Okay, lepas dah full, biasa lah, dia berat kan. So dia bawa macam biasa lah. Dia pegang, dia pikul, dia bawa jalan-jalan sampai ke hostel bilik dia lah, dekat blok D. Dia jalan 250 meter sampai ke blok D. Dan dia cerita dengan kawan dia. Kawan dia ni kita bagi nama Amir lah, senang Okay, so Akil bercerita dekat Amir. Dia kata, "Weh Mek, tadi kat bawah aku jumpa makcik cleaner tengah isi air." Amir dah terkejut. Sebab apa? Amir tahu makcik cleaner akan datang pagi dalam pukul 8 macam tu, pukul 4 dah balik lah. Sebab dia punya waktu macam tu saja. So macam biasa lah, pukul 12 tu diorang akan buat clean dekat kelas, kantin apa semua. Lepas tu pukul 4 diorang dah balik. Tapi tiba-tiba bila Akil cakap dia nampak makcik cleaner tengah isi air, so diorang rasa macam tak senang lah. Rasa macam betul ke kan. Dan esok diorang nak jadikan cerita
Esok pun hari berganti hari lah. Sekiranya esok diorang pergi kelas macam biasa, diorang pergi kelas, lepas tu pergi kantin dan terjumpa makcik yang malam tadi si Akil nampak tadi. Dan Akil pergi jumpa makcik tu, tanya, Assalamualaikum makcik, saya nak tanyalah, malam tadi makcik ada datang blok C ke untuk isi air? Dan makcik tu cakap, tak ada Gil, cik pukul 4 dah balik dah. So kat situ Akil dan juga Amir dah terkejut lah. Amir tanyalah Akil, habis tu malam tadi kau jumpa siapa? Tu korang jawab kat komen lah. Okay, alright. So kita pergi ke cerita yang ketiga. SHQ lah. SHQ lah. Yes, okay. Ni pun nak masuk kamera bang. Okay, cerita ketiga ni dibawakan oleh subscriber juga. Nama samaran saya bagi Syahir dan juga Hakim lah, senang. Okay, alright. Okay, Syahir kita bagi seorang karakter dan Hakim ada seorang karakter. Okay, macam mana kita nak connectkan diorang ni? Dengarlah cerita ni. Okay, Syahir ni adalah seorang student UKM. UKM kat mana? Carilah sendiri. Okay, UKM, dia seorang senior lah Syahir ni. Dan juga kawan dia Hakim pun senior juga. Biasalah bila dah senior ni, mestilah expectation dia nak duduk seorang. Dia tak nak duduk dengan junior. Dia tak nak duduk dengan, kira satu bilik tu dia nak conquer seorang. Kononnya macam privacy lebih lah, senang cerita. Dan sepatutnya si Syahir dan juga Hakim ni satu bilik. Tapi sebabkan dia dah meningkat jadi senior, Syahir dengan Hakim ni, so diorang masing-masing nak seorang satu bilik. Tapi Hakim ni jenis yang tak kisah. Dia jenis yang siapa nak teammate dengan aku tak kisah. Tapi yang si Syahir ni dia kata, aku dah setahun duduk berdua, so aku nak juga duduk seorang. Okay, dan jangan kacau aku, kita fokus ni. Saya cakap dia dah duduk lama dengan dua orang, so dia nak merasakan dia duduk seorang. Kau ni privacy lebih. Then warden carikan satu bilik dan dah dapat. So dia kira satu rumah tapi ada 4 bilik lah. So si Syahir duduk satu bilik depan, dan si Hakim dengan kawan dia yang lain dah duduk satu bilik tapi dekat sebelah bilik Syahir lah. Okay, so Syahir dah rasa gembira, dia ajak Hakim kemas bilik Syahir tu lah. So diorang kemas. Memanglah nampak lah macam-macam. Ada tangkal lah, ada rambut, ada bulu, apa semua macam bilik yang dia lama tinggalkan. So nak dijadikan cerita, diorang dah kemas. Okay, malam pertama memang tak ada gangguan apa. Syahir pun tidur relax, ada penat kan, dah kemas apa semua. Dan Syahir ni dia tidur relax. Lepas tu hari kedua dia pergi kelas lah kan. Esoknya dia pergi kelas, balik pun tak ada masalah. Okay, tiba-tiba hari ketiga dia balik ke bilik lepas kelas. Tak silap dia kata dia kelas malam. Habis kelas malam tu dia balik dengan Hakim. Diorang balik tu nak tengok bilik. Alangkah terkejutnya si Syahir ni, kan dia tidur satu katil kosong kan. Kiranya ayalah sebab dia nak seorang. Dan bila dia tengok katil sebelah yang kosong tu, ada macam bulu tau. Bulu ke rambut, something like that lah. Tapi si Syahir ni bagusnya dia positive thinker. So dia tak fikir bukan-bukan, dia husnuzon benda baik lah kan. Dan dia kemaskan balik. Dia kemas, mungkin dia ingatkan dia buka tingkap, so kucing masuk apa macam tu lah. Dan dia kemas. Okay, so far malam tu pun tak ada masalah. Esoknya dia pergi kelas lagi, dan dia balik ada lagi bulu banyak-banyak macam tu. Dan benda ni berlarutan selama seminggu lah. Lepas daripada hari ketiga tu, benda jadi seminggu. Dan si Syahir dah split. Apa salah, bilik aku je ada. Bilik yang share tak ada masalah, bilik dia seorang je ada masalah. Dan satu malam tu si Syahir panggil Hakim untuk tidur satu bilik dengan Syahir lah. Kira Syahir tidur kat katil dia, Hakim tu tidur kat bawah. Macam tu. Okay, kira katil yang sebelah tu memang kosong lah. Then malam tu si Hakim ni nak terkencing. Okay, dia dah sejuk, so dia bangun. Hakim ni masalah dia kalau tak pakai spek dia tak nampak. So dia macam
meraba-raba je lah kan. So dia kejutkan si Syahir tu untuk teman dia lah pergi tandas ke apa kan. Then that time bila si Syahir Hakim Hakim kejutkan Syahir untuk pergi ke tandas. Syahir buka mata, alangkah terkejutnya dia nampak ni. Dia nampak ni tengah bertengkik dekat atas almari. Kira katil yang korang nak saya cerita tadi ada bulu apa semua. Ni dia. Ni orang dia. Okay. So si Syahir tu menjerit. Dia pergi tarik si Hakim tu keluar dalam bilik tu. So diorang tidur dekat ruang tamu je. Tentu Syahir semua diorang tidur kat ruang tamu. Yang esoknya cepat-cepat lepas subuh tu diorang pergi cari warden. Dan si Syahir dah insaf, dia tak nak duduk seorang lagi. So dia minta warden untuk rukiahkan bilik tu. Dan juga dia nak cari partner lain lah. Dan dia nak cari yang bilik lain supaya jadi partner. So kat situlah terjadinya konflik ni. So jangan nak privacy sangat. Nak tidur tu biarlah berteman. Okay, itu saja soalan ringkas daripada Subscribe. Okay guys, macam mana cerita tadi, seram tak? So korang boleh komen kat bawah cerita mana yang paling seram. Okay, so memandangkan kita punya subscriber dah nak hampir 200. Okay, so kalau subscriber saya Ice Cream capai 200, dan kita akan collapse dengan ni dia. Okay. So kita akan collapse dengan apa nama channel kau? Bahak. Yes, sorry. Tadi potongan tu. Nanti kita akan collapse dengan Bahak. Okay. Konten-konten yang akan lagi best lah lepas ni. Lepas ni kita nak buat duet ke apa ke, nanti kita tengok macam mana. So kepada yang baru jumpa channel ni, macam biasalah korang boleh promote ke kawan-kawan, korang boleh share, korang boleh like. Okay, korang nampak kan kat bawah ni, korang boleh follow YouTube channel ni juga. Sampai di sini saja. See you on the next video. Assalamualaikum. Bye bye.